Bila kita sebut sumber lisan, apakah sebenarnya sumber lisan? Sumber lisan merupakan satu kaedah di mana kita boleh meneroka kehidupan sosial sesuatu masyarakat ataupun seseorang individu pada masa lalu untuk memahami dimensi perubahan sosial dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh individu ini. Itu yang dipanggil sebagai orang sumber. Mereka memiliki statistik tertentu berkaitan dengan penglibatan mereka secara langsung dalam sesuatu peristiwa, dalam sesuatu tempat, dalam sesuatu perkhidmatan, dalam bidang kejayaan mereka dan sebagainya. Jadi mereka memiliki statistik tertentu ataupun data-data, maklumat-maklumat tertentu yang kita boleh gunakan sebagai sumber sejarah. Satu lagi, mereka juga menyimpan rekod-rekod rasmi seperti surat pelantikan, sijil kelahiran, surat-surat rasmi yang melibatkan kejayaan mereka dalam bidang-bidang tertentu ataupun berkaitan dengan latar belakang dia, dan dia terlibat secara langsung pada waktu itu. Mungkin dia adalah seorang peneroka Felda, surat yang menunjukkan dia adalah seorang peneroka misalnya, ataupun mungkin dia seorang pekerja dalam sektor tertentu, yang boleh dibuktikan, dan itu akan menunjukkan satu kesesuaian, satu sumber yang relevan tentang keadaan yang berlaku pada waktu itu. Mungkin dari segi rekod rasmi, jurnal tertentu yang mungkin ada dalam simpanan mereka, individu ini yang tidak diterbitkan ataupun tidak dimiliki oleh mana-mana, arkib dan sebagainya, tapi individu ini, orang sumber ini memiliki bahan tersebut. Begitu juga dalam segi bahan-bahan lain seperti buku catatan harian, diary. Ada individu tertentu yang suka menulis, mencatatkan setiap peristiwa yang berlaku hari itu. Hari itu, masa itu, pukul berapa, apa yang berlaku dalam kehidupannya, apa yang dia buat pada hari itu, semua direkodkan, dicatatkan. Jadi buku harian ini, diary ini sangat berharga yang membantu kita dalam memahami keadaan sejarah pada masa itu. Mungkin tahun 1920-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an ataupun 70-an, ataupun mungkin sekarang tahun 2000, tahun 2010, tahun 2015. Jadi buku catatan itu akan memberikan sesuatu maklumat yang penting yang boleh kita kongsikan, yang dia boleh menjadi satu fakta sejarah dan dia menjadi sumber yang pertama. Surat-surat menyurat peribadi, macam saya katakan tadi, selain daripada rekod rasmi, surat-surat peribadi, surat pelantikan dia, sijil, penganugerahan yang diterima dan sebagainya. Ini ada pada individu yang nak kita interview, individu yang nak kita dapatkan sumber daripada dia. Gambar-gambar lama mereka simpan gambar-gambar ini untuk kenangan, yang menggambarkan tentang keadaan pada waktu itu. Begitu juga ada juga orang yang suka menulis, selain daripada diary, catatan-catatan harian. Kalau mungkin sekarang mungkin dia buat catatan dalam Facebook dan sebagainya. Jadi pelajar boleh gunakan dalam media sosial. Dia menggambarkan setiap hari, dia bercerita dalam Facebook. Yes, itu kita boleh gunakan sebagai sumber untuk kita menerangkan tentang tokoh tersebut ataupun menceritakan tentang tempat, menceritakan tentang ekonomi, keadaan ekonomi, kegiatan ekonomi, perkembangan semasa, aktiviti pelancongan dan sebagainya. Semua itu kita boleh ambil daripada bahan-bahan ini yang mungkin ada kepada individu ini yang kita panggil orang sumber. Dan juga termasuklah kenangan-kenangan lain yang dimiliki oleh individu ini, dan juga melalui penceritaan, naratif yang diberikan, apabila kita berbual, kita menanya mereka tentang keadaan suatu itu pada masa itu, maka dia telah memberi satu gambaran. Ini akan menjadikan satu sejarah itu sesuatu yang menarik, yang boleh dikongsi. Jadi semua bahan-bahan ini saya katakan tadi, dari segi statistik, data, maklumat dan sebagainya, rekod-rekod rasmi yang disimpan oleh individu ini, jurnal-jurnal yang dimiliki, dokumen, jurnal, dokumen, manuskrip dan sebagainya, yang milik individu, milik persediaan, yang kita boleh kongsikan, yang boleh dikongsikan bersama. Buku harian, buku catatan harian, diary dan sebagainya, sumber surat menyurat, gambar, memori yang dituliskan sama ada dalam media sosial hari ini pun boleh kita gunakan, dan juga sebarang bentuk kenangan lain yang mungkin diabadikan dalam bentuk-bentuk yang tertentu, yang dijadikan sebagai kenangan oleh orang sumber ini. Jadi ketulinan bahan-bahan ini diperlukan oleh sejarawan,
untuk kita menulis esei, dan kita menggunakan bahan-bahan itu untuk kita membuat analisis. Seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, dalam teknik kita menulis dan sebagainya. Jadi bahan-bahan ini sangat membantu kita dalam mengukuhkan fakta yang kita nak jelaskan. Kita nak menghuraikan sesuatu persoalan berdasarkan evidence yang boleh kita dapat daripada orang sumber ini, dalam bentuk-bentuk yang saya nyatakan pada hari ini. Jadi bahan-bahan ini kita abadikan, kita masukkan di dalam nota hujung, dan bila kita masukkan, kita membuat analisis. Dari situ kita buat analisis apa sebenarnya yang berlaku, daripada statement yang kita berikan, daripada huraian yang kita nyatakan, kita berikan satu bukti berdasarkan evidence dari sumber pertama, kedua dan juga sumber lisan ini ataupun sumber oral ini, dan kita membuat analisis daripada dapatan itu. Ini gambaran yang diberikan oleh orang sumber ini, kita boleh buat analisis, dan kita boleh linkkan, kaitkan dengan perkara-perkara lain yang mungkin berlaku pada waktu itu. Itu yang saya katakan keadaan SEAL sebelum ini. Statement, evidence, analisis dan juga link yang kita kaitkan dengan kita punya esei sejarah. Itu akan memberikan satu esei yang baik.